tapi yang memberikan suatu cahaya, semangat dan kekuatan yang cukup tambah meyakinkan kita. Saya tidak anggap ini mudah. Kenapa apa juga orang yang menghina, mengaitkan, itu kejinya, itu kesannya panjang. Saya pernah sebut di sini, semasa saya di Sungai Buloh. Ustaz Datuk Hashim Yahya, masa itu masih menjadi mufti wilayah. Dia datang ziarah saya, dia disebut. Dia kata dia ni kerja dia mufti. Pergi masjid, mengajar dia sepanjang masa. Jadi dia tak ada masalah dengan orang yang rajin ke masjid. Dan dia rasa tidak ada orang yang layan dan percaya fitnah seperti ini. Tapi dia rasa cukup sedih, masyhur. Sebab ini soal qadar. Maknanya orang itu kadang-kadang, orang Melayu umumnya, dia sedang atau tidak, dia telah melakukan satu dosa besar. Dan dia kata mereka ini nak kahwinkan anak dia, nak jadi saksi, nak imam. Dia masuk dalam kategori fasik. Ini dia kata yang cukup memusingkan dia. Ya? Dan kalau tak jaga, dia timpanya tu ratus ribu dan jutaan orang. Jadi secara tidak sedar, kerana kejahilan atau kerana kecuaian atau kerana dorongan politik, kita terperangkap dengan cara semacam. Ini yang beliau menyebut. Beberapa malam yang lalu, beliau menelpon Azizah dan cakap dengan saya, pula dia tak boleh lagi kawal kerana dia arahan dia, kerana ini sudah sampai ke tahap keterlaluan yang belum boleh jadi. Ustaz Talib sebut tadi, umpamanya kalau kita ada, bukan kata banyak berilmu tahap beliau atau kawan-kawan lain, tapi yang ada yang basic dan tidak akan terjerumus dalam semacam. Melayu sendiri pun dia boleh sebut budaya Melayu. Dan sebab itu dalam sejarah Melayu, dan ini banyak dipopularkan oleh Dr. Siddiq Fadil beberapa tahun yang lalu tentang dialog. Dia selalu dalam sejarah ni dia ada itu kontrak. Ya. Melayu dia boleh datang, dia ada kontrak. Dia baca sejarah Melayu, dia ada kontrak. Purba dengan lebar daun. Apa? Dengan lebar daun. Ya. Jadi kontrak itu apa? Kontrak itu di antara rakyat dengan penguasa. Bahawa rakyat harus tunduk pada kuasa pemerintah. Masa itu raja. Dan raja harus bersikap adil. Maka kalau hamba rakyat itu berlaku salah, kalau bunuhlah dia ikut syariat. Ingat? Cara Melayu daripada purba, dia tak lari dia beristilah syariat. Maknanya ada pengarang-pengarang, masa itu jadi Sri Lanang, dia masih diberi nasihat dan dikawal bahawa undang-undang tak terlepas daripada peraturan kerangka syariat. Maka kalau salah sekalipun, kalau hukumnya terpaksa bunuh, ikut syariat, maka bunuhlah dia. Tetapi, janganlah sekali-kali aibkan dia. Jadi, puak ni, nak kata Melayu pun, mama pun saya pun tak tahu. Siam, yang baru ni siam. Jadi, maknanya Islam pun diketahui, syariat pun tidak. Ini Melayu, budaya Melayu pun tidak. Ya. Kerana, kalau ditakdirkan berlaku juga, usaha mengaibkan, maka malapetakalah jawabnya. Itu dalam sejarah Melayu. Saya nanti dalam malam esok di Ampang, kemudian bersama untuk Guru Aziz di Macang, dalam Nusa. Dan saya nak baca terus daripada teks sahih, teks asal, naskah asal Tun Sri Lanang sejarah Melayu itu, supaya orang Melayu yang ikut syariat dan ikut juga budaya Melayu yang sebenarnya budaya Melayu yang kita sebut Melayu sulit, darah Melayu perkasa. Dia lupa bahawa Melayu sebenarnya satu kekuatan itu adalah kerana ia terikat dengan tengok semua pepatah kita, bahasa kita. Ini kalau kita ingat dalam teori Islamization Kepulauan Melayu yang dihebahkan oleh Profesor Dr. Syed Nakim Al-Atas, ya. Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu. Saya memang sudah belajar, saya gunakan ini sebagai teks penting. Dan semasa saya Menteri Pendidikan itu hampir wajib bagi semua guru. Masuk di IAEB itu dari Jauzi tahu.
Itu kita jadikan teks sebab nak faham bahasa, sastra, budaya, pemikiran, malah tamadun Melayu itu, kita harus lihat sejarahnya, dan sejarahnya itu masih terikat dengan keupayaan malah peranan Islam yang merubah apa yang disebut rupa dan jiwa. Dia tidak hanya merubah rupa, pakaiannya, yang zahirnya, rumahnya, bentuk semua, tapi juga jiwa, bahasa kita. Ya. Bahasa kita itu, ya, walaupun asalnya bukan, ya, bahasa asal lah maknanya dari rantau, tetapi istilah-istilah penting, semuanya istilah yang akarnya Islam, fikir, ilmu, akal, kalbu, iman, roh, semuanya hal-hal yang menyentuh soal keyakinan, soal pemikiran, itu asasnya bahasa Arab. Yang sama ada diurdukan atau diparsikan atau diswahilikan, ikut kategori masing-masing. Jadi ini dalam teks yang penting, dalam Islam dan sejarah keadaan Melayu. Kalau dari segi teks, kalau bicara soal akademik sedikit, ini penting. Kerana tengok perbahasan dari segi pemikir Melayu ini, kalau kita ungkapkan tentang si Osman, dia bidangnya juga. Bila kita fikir umpamanya, katalah kita ambil siapa ada tokoh sastra pemikir Melayu terkenal di abad ini, di mutakhir. Ya, tentunya kita kenal Zakbar. Tapi pemikiran Zakbar itu, dan Abidin bin Ahmad, yang kita boleh disebut pendeta, ya, itu asas agama itu kuat. Dia bukan seorang, tidak terkenal sebagai ulama, ya. Pemikir Melayu yang dihormati, tokoh bahasa. Kalau kita tengok dari segi tata bahasa dan nahu yang kita gunakan sekarang ini, memang Zakbar lah, ya, asas dia. Sastra. Yang pertama menyemahkan teks-teks penting, sama ada dari Inggris, Shakespeare ke bahasa Melayu pun dia, tetapi tidak lari daripada bicara soal akhlak dan Islam. Bila bicarakan soal kemiskinan, kata dia miskin harta suatu. Tapi kalau miskin ilmu, miskin budi pekerti, yang dikaitkan dengan miskin akhlak, istilah moral itu diperkenalkan tahun 70-an, 80-an, ya. Sebelum itu semuanya akhlak. Dia kata ini lebih parah bila manusia itu miskin akhlak dan budinya. Ini yang meruntingkan beliau. Menulis tak kala beliau berumur sekitar 20 tahun, pada tahun 30-an begitu. Jadi nyata keadaan sekarang ini, selain daripada soal ialah video seks, soal tuduhan liwat, ini soal sampingan, tapi ia mencerminkan apa? Kebejatan sosial atau malapetaka budaya mengimpit kita. Seolah-olah kita mengiyakan, bukan soal pertuduhan, kerana musuh utama mereka sekarang Anwar Ibrahim atau dia serang, tetapi kesan pemikiran. Tanya anak muda semuanya, bukan sekadar mengetahui tentang video lucah, digalakkan menonton video lucah. Bayangkan malapetaka kepada umat tentang hal ini. Kalaupun dia kata betul Anwar salah, apakah perlu dihebahkan? Maknanya motifnya itu politik jahat dan biadab. Ini sebab itu kita harus bersiap sedia untuk hadapi, ya. Soal seperti mana saya tahu, Anwar menang atau tewas, hidup atau mati, itu di tangan Allah SWT. Tetapi tanggungjawab kita menyemarakkan semangat, menyelamatkan umat. Ya. Kita tadi Saudara Ustaz Ramli, ya, ke angkatan saya 70-an, Abim, kita mengulaskan sebanyak kebenaran dakwah kita. Dan banyak kegiatan kawan-kawan dalam PAS, kawan-kawan dalam gerakan dakwah lainnya, ulama-ulama pondok membangkitkan. Ya. Tapi jangan kita sia-siakan. Seperti mana yang diingatkan oleh Tutubu dan para ulama kita, yang mereka takuti, yang malah petaka itu menimpa. Ya. Kerana tidak ada negara yang setakat saya tahu, mutakhir ini, di mana
lucah itu dipopularkan sebagai satu budaya dan disahkan oleh Najib Rosmah, Rais Jatin dan sampai dan tambah mengelirukan. Sumpah. Seolah-olah kita sekarang defensif. Tak berani sumpah. Dia berani sumpah. Sebab itu saya bicara Datuk Asri 2-3 kali. Datuk Asri bukan mufti Perlis. Dia 2-3 kali hubungi saya. Kerana dia kata bagi dia tidak lalakkan. Satu. Tapi saya kata itu bukan media report macam tu. Keduanya kata dia hanya nak kikis fitnah ini. Kan dia rasa benci sangat perkara ini berlaku. Sebab itu dia juga yang anjurkan supaya ada march rakyat untuk menentang lucah dan budaya lucah. Tapi dia tekankan, tapi tentu kena ada kenyataan ini kalau kita gunakan macam Saudara Ahmad Kasim sebut tadi dalam media, dia akan putar belik. Umpamanya, dia sebut apa kalau 3 Datuk T ini serius dan sumpah. Ya. Dia pergi sumpah depan Kaabah. Dia tak pernah zina, tak pernah minum arak, tak pernah dosa besar. Kemudian dia sumpah. Kemudian saya akan nasihat Anwar, baru boleh jawab sumpah. Ya, tujuan dia kerana dia kata mustahil mereka akan sumpah. Dia tidak pernah zina, tidak minum arak. Jadi dia demikian, kita tak payah jawab. Tetapi syarat dia itu tidak dia hebahkan. Ya, dia berani sumpah. Kalau kata dia kaki minum arak zina, dia lagi senang dia sumpah. Nah, ini masalah kita. Dan sebab itu dalam kes sejanan. Tetapi ternyata dalam sumpah ini sejak tahun 2008. So, tadi tahu sebab masa itu heboh tahu kempen pilihan raya. Masa saya bertanding gantikan Azizah di Petampang itu, kempen pilihan raya tema dia sumpah. Ya. Banyak UMNO ni dia bukan satu tu tiap kampung itu je. Sumpah. Allah dengan kekiah dengan tunduk. Padahal hal-hal yang langsung menyimpang daripada syariat. Saya nak katakan sudah salah. Telefonnya bukan sekadar Syekh Taha Jabir Al-Alwani Kairo. Tegur, jangan buat. Khardawi itu dia dengar orang sibuk orang sampaikan telefon. Syekh Khardawi juga. Jangan. Kerana kalau ente buat, ente akan melakukan kesalahan. Bukan takat diri ente tambah mengeliru dan menyesatkan umat Islam itu ramai. Jadi saya dalam keadaan begitu cukup susah. Sebab itu Syekh Khardawi selepas itu buat keluar kenyataan tegas dalam video yang juga diulang dalam kenyataan dia di buku yang diterbitkan oleh Habib minggu lalu. Syekh Wahbah Zuhaili sebenarnya. Wahbah Zuhaili itu tidak seperti Khardawi atau Syekh Taha yang saya pernah kenal, pernah belajar saat saya mampu lah kan. Tetapi Syekh Wahbah Zuhaili itu saya tahu hanya daripada tafsir Al-Munir yang dikirim ke penjara masa saya di penjara. Tapi saya kenal nama dia sejak tahun 90 sebab yang sebut terutamanya ialah sejak tahun 80-an Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Dia kata, no, you kena ambil tahu ada satu tafsir Al-Quran yang baru tulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili dari Suria yang sangat penting. Saya masih ingat. Ya, kemudian dengannya dia datang ke Kuala Lumpur 2 tahun yang lalu. Bila dia datang, dia tanya mengenai saya. Tentulah masa itu siapa nama Mufti dan siapa. Kata, ya, ada. Boleh tak jumpa? Dia kata, boleh. Tanya saya dah cari time nak adjust dan datang rumah. Bila dia datang, dan sebahagian saudara ada, kita kumpul beberapa kawan. Dan dia cuma dia kata saya nak ajak saya nak solat hajat bersama supaya saya mendoakan keselamatan kita daripada fitnah yang keji dan jahat ini. Dan kenyataan ucapan dia itulah yang diterjemahkan oleh Muhammad Nur Manuti yang diterbitkan dengan buku ini. So, saudara, apa kesudahan? Dia cuba aitkan kita soal media begitu. Oh, money. Saya masih ingat seorang bekas Timbalan Menteri datang ke rumah. Dia masih pemimpin UMNO. Tetapi dia tidak terlibat sangat dalam fitnah-fitnah dulu. Dia minta jumpa, datang, dia kata kat saya. Dia kata dia nak bagi tahu dia tidak pernah terlibat dalam membuat keji dan fitnah. Saya kata okeylah. Saya terima aja tak apa okey. Tapi dia kata,
Mereka awal, bila tuduhan ini dibuat, dia memang panik. Sebab Gani Patel dan Musa Hassan kata, oh kali ini finish. Anwar is finish. Lepas tu dia kata, Anwar ni macam nyawa kucing ya, menilai. Dia kata, because kita ada, bukan DNA, money dalam tubuh. You see? Jadi maknanya money dan dubur itu hanya untuk budak sekolah. Money dan dubur. You know, what is this? Tetapi bila kita sebarkan kenyataan Dr. Osman, ya, first doktor yang dia kunjung, doktor itu pun tidak dipanggil jadi saksi. Dibayangkan, a criminal case. You pergi jumpa doktor tak dipanggil. Sebab doktor itu tak bersedia. Doktor itu kata gini, I will only say what was examined, what was reported. Jadi, Datuk Yusof, wakil Gani Patel kata, therefore, not honest. Jadi, yang dia bangkitkan sekarang, dalam trial, tidak ada kes money. Tak ada. Cuma dia kata, ada fluid, ada sperm, and from DNA we find there is a possibility of a loci elite that may be sperm and male wife. It's very vague. This is scientific study, mate. Kita ada masa itu Profesor Brian yang pakar DNA. Dia reject cannabis. Jadi kita tahu disimpan DNA boleh hidup biasa maksimum kalau disimpan dengan baik 52 jam, maksimum 52 jam. No doktor minta maaf. Okay. Kemudian on maximum 72 hours. Okay, 52 is normal. Tapi kalau simpan betul-betul mungkin simpan sampai 70. Okay. Dalam kes ini, daripada apa yang dituduh sebagai kejadian, 2 hari kemudian lapor. Kita dah ingat masa itu, 2 hari ya, pergi ke kimia. Rupanya tidak. Judi ni, tuan judi. Dia nak cari pendakwa, tak ada nama lain daripada judi lah. Jadi, tu. Tengok macam mana ni kaya. Tuan judi mengatakan. Nama dah kita kan. Jadi, nama kita dah panggil dia Jud. Tapi rupanya tak. Nama dia ada sebut judi. Dia kata kita sebut tak betul. Jud, tak betul. Jadi, judi mengatakan dia simpan 2 hari. Di mana? Di bilik dia. Dalam peti sejuk dah. Jadi maknanya 4 hari. Kita kira 96 jam. Maknanya kalau apa yang dikatakan, kita kata tak ada basis. Memang tak ada. Even then, Jabatan Kimia kata, kita dapat identify yang jelas. DNA dia, fluid. Which is, jadi kalau dari segi fakta dan sains, it's out. Soalnya ialah soal awal. Soal politik. Orang kampung. Kalau orang kampung boleh dia cari. Dia kenal dia nama sebut gimana. Jadi dia dengar. Dia tak kena. Itu saya tujuannya. Tujuan naikkan. Maknanya orang Islam dan jabatan peguam negara itu pun terbawa. Dia tahu tujuan. Dia tahu ini fitnah. Dia tahu bertentangan dengan laporan sains. No way in the world. Jadi dia tunjuk dah Anwar different. Anwar Superman. Saya kata saya bukan Superman. Sebab Superman dia pakai seluar dalam di luar. Saya pakai dalam. Nizam marah melawak ni. Ya, Superman itu salah satunya manusia di dunia yang pakai seluar dalam di luar. 96 hours. Dan sekarang ni video macam tu juga. Video. Oh, nampak imbang muka. Kemudian tengok yang perut boroi dengan ni sekarang ini lembek lebih. Saya pakai tight tu dia nampak. Ya. Kali ikut saya geram tapi tu guru tak boleh lah. Sampai saya tengok. Saya nak bagi orang tengok. Geram saya nak ulah apa bincang pun saya baik. Tetapi bila tengok kata nampak perut boroi dan apa ni dalam dada ni lebih ni.
Hari ini keluar dalam stok, dia ambil slim lah. Orang nampak renjong, tinggi. Dia semua tak tahu lah kan dia nampak tinggi jadi tinggi gitu. Jadi Azizah tunjuk tengok gambar macam kita dia tak bawa kan. Tapi saya tak tengok. Saya Azizah tak tengok. Saya tengok apa yang di dalam media. Saya tak tonton. Sebab saya kurang-kurangnya dalam keadaan macam ini lebih diperingatkan nonton itu haram. Ya, hebat haram. Jadi kita tak mau galak. Orang tengok. Tapi memang ramai orang tengok. Dia bagi pula dia fatwa dia untuk membantu menjelaskan kepada rakyat. Itu apa jawab? Saya tak tanya Ustaz tadi buku dia. Saya tak tahu. Tapi yang tengok, termasuk di Amerika, kawan saya tadi bagi tahu, yang tengok video klip yang kedua, dia kata kedua itu lebih membantu kita. Kerana jauh lari daripada yang pertama. Juga dalam beberapa minit tu ada 1-2 seksual yang nampak lebih tinggi, kan? Yang tu yang lain lari. Tapi apa dia ni? Politik apa saya tahu macam ni? Maknanya UMNO itu begitu kenal. Ya, dan saya sebut Perdana Menteri Pornografi Datuk Seri Perdana Menteri Lucah Datuk Najib. Karena belum yang pertama Mahathir buat. Ya. Saya masih ingat lagi 3 malam sudah bila ditayangkan apa ni, saya Azizah Nurulizah tengok video klip 98-99 kerana ada dokumentari terkenal buat tentang apa tokoh demokrasi dunia. Dia ambil saya salah seorang daripada yang penting dan sebab itu dia bawa balik macam kisah episod seperti dulu menteri sampailah sampai dipecat. Dan dia bila dia ulang beberapa interview Mahathir, dia berterkejut American. Dia kata, my goodness, Prime Minister cakap soal masturbate itu depan television. Semua satu mana kalau rakyat, masa itu saya ada penjara, saya tak tahu mana satu Malaysia tahu, oh dia buat itu, dan kemaluan orang. Itu dia cerita, dia hebatkan. Itu menunjukkan. Tapi masa itu kita ingat tak apalah, dia baru umur 70. Ni umur 86. Masih Islam lucah. Ya. Jadi oleh itu ya saya sebenarnya kalau ucapan itu saya tak sentuh benda-benda yang panjang. Saya pantai, saya tak jawab sangat. Ya, kawan-kawan lain saya Saifuddin dan semua secara Malay ulas. Tapi dia bayangkan apa? Dia nak tutup. Jadi kita nak bincang ni masalah jenayah. Tengok kalau sekarang ni masalah pembunuhan, Ben Hok tak selesai, Ahmad Sabrani. Saya tahu, ya custom, tidak semua yang custom yang bersih, Tuan Rasul. Tapi janganlah bagi gambaran seolah pegawai kerajaan itu semuanya. Pegawai kerajaan custom itu sebagai suatu kubu penjenayah rasuah besar yang tutup kes di atas. Ya. Tapi akhirnya kawan tu mati. Dan orang Melayu tengok, Sabrani mati, Ben Hok mati. Tengok cara dia macam mana. Ben Hok itu orang Cina campaign sebagai suatu isu besar sehingga tiap orang Cina tidak lepas daripada maklumat tentang apa yang berlaku pada Ben Hok. Melayu, soal pegawai kerajaan. Ya. Dan 2-3 kawan-kawan keadilan pergi rumah dia. Tengok kereta dia. Nak kata korup. No. I'm not saying that customs officers are not semua tidak korup. Tetapi kalau pegawai, tengok rumah dia sederhana, kereta dia dengan pangkat dia. Tak padanlah nak tuduh dia macam tu. Jadi ini yang menjadikan kita. Tapi dia tidak enrich, tidak menengok apa yang jadi kepada kita. Masyarakat kita. Jadi bagi saya, tujuan UMNO ini tidak lain. Kerana dia dah sah. Kalau dia boleh finish off, dia sure lah juru. Sure money. Dan sure Anwar di situ. Dia sure. Tadi dipanggil polis minta keterangan. Dia saya kata pasal peti ambil tindakan lagi. Dia bertanya jam. Dia kata jam apa? Dia abang kata jam dari Saudi. Anak Raja Saudi. Tengok saya. Kalau mahal saya ambil. Dia kata saya punya. Kata apa dia? Oh, you dah tweet dah. Ada buat Facebook dah. Tweet. Apa kena saya tweet dengan case video? Laporan saya. Orang yang pertamanya menyebarkan, kedua memfitnah saya, ketiga mengukur saya dan Azizah. It's criminal intimidation. Itu 3 undang besar. Kerana dia kata kalau tak letak jawatan saya dengan Azizah,
dia akan hebahkan. Dan saya kata, saudara, polis ini melindungi orang ini semua. Sebab itu first claim, second claim. Tak ada apa, tak ada action. Orang agama, nak kata Zakir. Ramlang pada sini, Ramlang lah. Imam Ramlang pada sini. Ya. Dia tahu tentang apa yang berlaku masa sumpah sama tu. Jadi sebab itu, bila nak buat di masjid wilayah, dia orang tak sanggup. Kata sekarang pindah ke masjid Sentul. Jadi syarat-syarat tidak dipatuhi. Jadi saya ingat sekali itu dulu tu ingat. Tapi yang penting, seperti bila saya ingat tentang sekirah malam ini tu. Tidak saya, bukanlah pasal nak tadi tampau dah. Tapi saya ingat kita, asas kita, dan paut kita kepada kekuatan iman, akhlak itu tak boleh. Maka ia menuntut kita kembali kepada asas itu. Apa bagi saya hikmah ni semua? Ya, dia mengelirukan. Sumpah. Mudah-mudahan orang dapat rujuk semula kepada kita. Soal tuduhan, orang rujuk balik kepada khalsa, bukan sekat hukum, tapi kebijaksanaan, wisdom. Sebab itu kita ada siri maqasid syariah ini. Maknanya, matlamat dia, hikmahnya luar biasa. Untuk menjaga maruah, untuk menjaga keharmonian, untuk tidak menimbulkan aib dan jijik dan lucah menjadi amalan atau percakapan popular. Ini selalu mudah-mudahan kita dapat menjalani dan dengan ini lebih menakutkan kita kepada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat dari sudut itu, dengan kita perkuatkan. Bagi saya umpamanya, lebih Azizah lah, dia lebih kuat ke saya sikit amalan ni. Orang-orangnya tiap ujian itu dia lebih. Umpamanya kalau Tok Guru telefon ni tak nama. So, saya kata ni minggu depan ni kalau boleh lah nak kumpul ramai, nak buat senang macam. Kalau keadaan biasa sana ada program sana, program sini. Tapi bila keadaan lari itu okey lah kan. Jadi ada juga. dia tarikkan the spiritual pull itu baik. Jadi ada hikmah dia senang untuk saya. Jadi hikmah. Dia pergi mana-mana, okey, solat hajat. Macam besok Ampang berlusa tu Ngazi pun dia kata gitulah ya. Kita buat majlis, belum majlis kita buat solat hajat. Dan tutup guru yang tak kita tahu ya, saya kata yang sudah tahu yang Syekh Abdul Razak yang Kerala. Dia minggu lalu dia datang ke rumah. Yang buat zikir, menulis zikir setengah juta. Dia melapur. Dia datang buat doa. Yang Indonesia itu luar biasa. Kiai ahli kami tahu yang kita tak tahu pun, kita tak belah bagi apa-apa sumbangan tu dia dengan sendiri. Jadi ada mudah-mudahan kebaikan pada ini. Dan saya ingat malam tu siapa yang bagi mana beritahu kita. Kalau kita baca ni, kita ada baca dua makar Allah, wallahu khairul makirin. Dia ni giliran makar Allah lah. Jadi kita kena yakin macam tu. Jadi mungkin dia punya kencannya hebat. Jadi dia punya serah lah punya Allah. Dan Allah perencana Allah dan kita yakin dengan perencana Allah. Nampaknya susah sangat. Tapi fikir seluruh jentera dan instrumen kerajaan, seluruh media, seluruh dana dan kekuatan dia lawan kita 13 tahun dengan saya lepas setengah abad lah. Tak mesti dia menang ni. Belum. Dia kadang-kadang goyang sekejap. Dia tengok macam video saya. Dia goyang. Betul tak? Betul tak? Ada tak tanya orang kawan saya. Betul ya? Aku tak terhajar. Tapi terima kasih lah sekali lagi kepada Ustaz kehadiran ini. Khususnya kepada Ustaz Khalid, Ustaz Firdaus, Kiai Ali Pamimi pun. Dengan setia terus setiap malam Jumaat di sini. Dan kawan-kawan nama Pak Main Muazzin yang luar biasa hebat. Siapa ingat dia umur tidak langsung. Dia dengar suara muazzin dia azan tu macam umur 30-an. Tinggal lenggok lagu dia tu. Johor tu. Dan suara juga tahu latar belakang dia. First mobil Bumi Putra eksekutif. Ya.
Jadi waktu itu kalau gitu, Ford, maknanya kawannya tu Razak, Rahmat. Betul, Pak Ijati. Kawan dia. Dulu memang betul. Amat joking. Rumah Rahmat tu macam family friend. Kita tak ada kawan lain. Tapi, dari segi istiqamahnya, dari segi landasan, saya tengok tak ada bergerak apa. Kalau itu sama. Itu sebab itu saya tengok. Jadi sekali lagi ucap terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih Sri. Sekali lagi tuan buku khazah ni ada di dekat Zaun Nasir ni, kalau nak beli RM10. Dan saya minta tuan-tuan yang menguasai surau masjid, kita buat bedah kitab ni.